Assalamualaikum, Encik Atika. Salam. Nama saya Muhammad Syafiq Ekal daripada Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Okay. Saya ada buat satu assignment mengenai penilaian prestasi. So, boleh tak kalau saya nak ambil masa Encik Atika sikit, saya nak buat temu ramak mengenai macam mana kaedah yang digunakan oleh pihak syarikat Encik Atika sendiri. Boleh. So, soalan yang pertama mungkin saya nak tanya, apakah kaedah yang digunakan lah dekat pihak syarikat Encik Atika? Kaedah yang syarikat kami gunakan. Maksudnya kaedah tu yang untuk kita menilai pekerja ke apa? Maksudnya apakah cara yang digunakan oleh pihak syarikat untuk menilai prestasi para pekerja? Okey. Kaedah yang syarikat kami gunakan ialah kaedah hasil iaitu kaedah yang syarikat kami gunakan ialah kaedah hasil iaitu menilai hasil pekerja yang ada kat sini lah. Ni kerana syarikat kami ni popular di antara organisasi yang ada dekat sini. Faham. Okey. Lagi satu, penilaian ni juga dia dapat memberikan satu ukuran kepada pihak pengurusan untuk mengurus penilaian pekerja lah. Okey, faham. So, yang kedua, boleh tak kalau saya nak tahu dekat dalam penilaian prestasi tadi tu, dalam kaedah tu, tadi kaedah hasil kan? Hasil. Boleh tak kalau saya nak tahu siapa je yang terlibat dekat dalam Penilaian betul lah, yang dalam penilaian prestasi tu? Okey, siapa yang terlibat ya? Okey, individu yang terlibat dalam penilaian prestasi syarikat kami antaranya ialah pengurusan pekerja dengan pekerja lah. So maksudnya dia yang terlibat tu cuma adalah pihak atasan, iaitu pihak pengurus dengan pihak pekerja tu sendirilah. Ya, betul lah. Okey. So kita dah tahu apa kaedah yang digunakan. So kita pun dah tahu siapa dia yang terlibat dekat dalam kaedah tersebut. Boleh tak kalau saya nak tahu bagaimanakah kaedah hasil tadi tu? Bagaimana kaedah tersebut tu dilaksanakan lah? Bagaimana dilaksanakan? Antara kaedah yang dilaksanakan ialah melalui ukuran produktiviti dan pengurusan melalui objektif. So, soalan yang seterusnya boleh? Boleh. Soalan seterusnya saya nak tanya, apakah keberkesanan kaedah tersebut yang dijalankan oleh pihak syarikat Encik Atika sendirilah? Tadi kaedah hasil kan? So, apakah keberkesanan dia? Keberkesanannya dari hasil yang kita buat. Okey, antara keberkesanan So, boleh lagi boleh. Soalan yang seterusnya, saya tak ingat, saya rasa soalan yang keempat. Apakah keberkesanan kaedah tersebut? Maksudnya apakah kesan yang ada dapat daripada kaedah hasil tadi lah, penilaian prestasi yang dilakukan oleh pihak syarikat Encik Atika sendiri tadi? Okey. Antara kesan daripada penilaian yang kita buat ialah ukuran produktiviti daripada yang berkaitan langsung dengan pencapaian pekerja, dan juga ia mudah digunakan, tetapi ada kalanya benda tu tak menggambarkan benda yang sebenar. So, faham. So, pihak pengurusan dah buat dia punya penilaian prestasi. Yes. So, kita nak tahu jugalah apakah manfaat yang diterima oleh pekerja setelah dinilai oleh pihak pengurusan tu sendirilah. So maksudnya kalau anda kata nilai mereka tu baik, so apa manfaat yang para pekerja dapat daripada syarikat? Apa yang syarikat sediakan? Manfaat banyak manfaat yang kita sediakan, tetapi manfaat ni dia bergantung pada pekerja. Kita ikut juga pada prestasi pekerja. Ada pekerja tu kalau dia bagus, manfaat dia banyaklah dia dapat. Ada yang pekerja tak bagus tu, tapi antara manfaat yang kita boleh bagi macam bonus tahunan, kenaikan gaji, selain tu ada juga alarm tambahan, pakej percutian bersama keluarga kat luar negara. Itu pun bergantung pada diorang. Okay, so kira macam memang pihak syarikat memang ada sediakan banyak benefit lah. Ya. So kita nak tahu juga dalam
Maksudnya penilaian prestasi yang dilakukan oleh pihak syarikat tu berapa banyak dia punya kekerapan dia. So maksudnya adakah dia buat sebulan sekali ke ataupun dia buat macam mana kira kekerapan dia tu? Kekerapan yang penilaian kita selalu buat dia dalam apa ya, selalu kita buat 2 tahun. 2 kali dalam setahun. Maafkan saya. Okay, faham. 2 kali dalam setahun. Tapi kita ada pecahan dia. Kita buat 2 kali lah kan. Yang bulan pertama yang kita buat bulan 1 sampai bulan 6. Dan bulan kedua di antara bulan 7 hingga bulan 12. So kita dah tahu 2 kali dalam setahun. Kita pun dah tahu ada kepentingan dia. So kita nak tahu juga. So pada pendapat Cik Atika sendirilah, kita nak ambil pendapat personal lah. So saya nak tanya pada pendapat Cik Atika sendirilah. So pendapat personal pada pendapat Cik Atika, adakah wajar untuk pihak syarikat menilai prestasi pekerja? Adakah wajar? Okey. Pada pendapat saya secara personal, penilaian ni memang wajar dibuat. Sebab dari penilaian ni lah kita dapat tengok tahap seseorang tu punya potensi atau cara dia bekerja lah, sama ada baik atau tidak. Dari situ juga bila kita dah tahu kalau dia baik, dia boleh jadi yang lebih baik. Yang tak kurang baik, dia boleh perbaiki jadi yang baik. Sebab itulah penilaian ni memang penting lah. Saya rasa setiap syarikat memang ada buat penilaian tentang pekerja kan. So pada pendapat Cik Atika sendiri memang bagus lah. Ya, pada maksudnya memang bagus. Memang wajib dilakukan. Maksudnya memang setiap syarikat memang kena buat benda tu untuk perubahan tu lah. So saya nak tanya soalan betul orang kata bonus sikit lah. Soalan apa tu? Kan Cik Atika kata wajar kan? Ya. So andai kata benda tu dia macam tak dapat improve pekerja tersebut. So apa pendapat Cik Atika? Penilaian tu contoh macam tadi dekat syarikat Cik Atika sendiri gunakan kaedah hasil. Andai kata dia tak dapat betul improve pekerja tu, maksudnya macam mana? Apa kaedah yang boleh dilakukan? Okey, pada pendapat saya lah, kalau macam soalan awak tadi tu, yang kalau penilaian ni tak tak berjaya. Tak berjaya. Okey. Maksudnya kalau penilaian ni tak berkesan kepada pekerja. Okey, pekerja tak improve lah dia punya kerja dia. Okey, kita boleh check pada pihak atasan. Pihak atasan. Kadang-kadang pihak atasan ni dia tak menilai pun ikut step yang betul. Dia main tangkap muat je. Maksudnya macam dia datang, dia tengok, dia bagi. Kadang-kadang ada setengah pihak atasan dia bagi markah yang sama. So maksud markah yang sama tu macam mana? Maksudnya macam contoh dia kena untuk bulan pertama kita kena buat report buat penilaian tu. Tapi dia tak ada turun pun. Dia tak ada turun pergi cek satu-satu, dia cuma macam duduk salin balik markah yang sebelum-sebelum ni. Dia tak ada pun pergi cek pekerja lah. Jadi sebab tu lah kadang kita nampak macam kenapa sama, kenapa tak ada perubahan kat pekerja ni, sedangkan pekerja yang kat bawah tu dia ada improve. Cuma orang atasan je yang buat kerja sambil lewa lah, senang cerita. So ni mungkin boleh disimpulkan sebagai kegagalan dalam pihak pengurus tu sendirilah, yang kurang membuat pekerjaan, kurang membuat kerja sendirilah gitu. Lebih kurang lah gitu. Okey, faham. So soalan yang seterusnya boleh teruskan. Wujudkah perbandingan antara pekerja dengan pengurus ketika dalam melakukan satu tugasan tersebut? Wujudkah perbandingan antara pekerja? Pada saya dia wujud. Sebab kat syarikat kami, setiap kali kami memberi satu tugasan, kami akan pecahkan pada kumpulan. So maksudnya mungkin ada satu tugasan tu kita akan bagi kepada 2 ataupun 3 kumpulan lah. Macam gitu. Sebab kenapa kita pecahkan kepada kumpulan? Sebab kat situ pihak pengurus boleh senang nak menilai lah mana grup yang cemerlang ataupun grup yang kerjanya ala-ala kadar macam tu.
So kat situ dia bagi benefit kepada dua-dua lah. Contohnya kalau kepada pengurusan, dia senang nak mengurus, boleh nampak. Kalau betul. untuk kerja pula, so dia lagi cepat lah kan kalau bagi dengan kumpulan. So cepat. macam begitulah. Betul. Faham? Pandai Wan. Okay lah. So soalan yang terakhir lah. Soalan yang terakhir. So pada pendapat Cik Atika sendiri pendapat personal lah, adakah Cik Atika rasa pengurus Cik Atika tu berjaya melakukan penilaian prestasi tersebut? Pada pendapat Cik Atika. Okay. Pada pendapat saya, ia berjaya sebab pihak pengurusan syarikat kami bersedia bagi pengiktirafan atau senang kata bagi reward lah pada pekerja yang dia ada potensi, dia ada dia selalu memberi positif lah pada syarikat, bagi kesan positif lah. Bagi kesan positif pada syarikat. Jadi pada saya memang benda tu berjaya lah. Jadi kami juga sebagai bahagian pengurusan selain daripada kami beri reward kepada pekerja yang bagi kesan yang baik pada syarikat, pihak kami juga selalu macam kita tak ada bandingkan standard. Okay. So tak ada double standard lah tak cerita. ada double standard macam tu. Okay, jadi kalau kami dengan pekerja, kami boleh je macam berbual atau bertanya khabar ataupun dalam meeting kita boleh ambil idea yang bagus daripada pekerja-pekerja. Kalau buah fikiran diorang-diorang yang mana kita boleh rasa improvekan syarikat, kita akan ambil daripada situ. So maksudnya dekat situ, walaupun seorang tu daripada pengurus atasan, satu lagi daripada pihak yang bawah. Okay. So maksudnya diorang memang tak ada double standard, diorang masih boleh menggunakan idea satu sama lain. Betul. So sama-sama membantulah. Lagipun kadang-kadang kita pun tak tahu kan, jadi yang bawah macam teruk saya ngomong. Okay, yang pekerja yang bawah kadang-kadang dia ada lagi idea bernas daripada yang atasan. Okay. Jadi dekat situ sama-sama lah kita kongsi idea apa yang ada. Okay. So saya pun dah habis tanya soalan. So saya harap interview ni dapat membantulah dalam saya punya kerja khusus. So terima kasih kepada Cik Atika kerana sudi jawab soalan ni. Terima kasih. Sama.